TV KPM. Bersepahnya kelas. Aduh, penatlah macam ni. Dah lah banyak habuk, ada sampah-sampah. Hari-hari nak kena sapu kelas macam ni. Aduh, letihnya. Penatlah. Mira bangun apa ni, Mira? Cikgu. Cikgu tengoklah keadaan kelas kita ni. Aduh, sampah ada habuk. Penatlah cikgu nak kena sapu. Lah, sekarang zaman moden. Kita pakailah pembersih pagas ni. Penyedot hampagas, cikgu? Ya. Wow. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda selama 1 jam hari ini. Di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu Pendidikan Seni Visual untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Reka Bentuk Industri. Tetapi sebelum kita berkenalan dengan guru kita, Amira pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Syamila Nair atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Cikgu. Cikgu apa khabar? Cikgu sihat Cikgu sihat. Baiklah, terima kasih Cikgu Syamila. Dan sekarang kita nak berkenalan pula dengan guru kita yang segak bergaya pada hari ini, Cikgu Fazli. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Mira? Khabar baik Cikgu. Cikgu bagaimana, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Cikgu, hari ini kita nak belajar tajuknya Reka Bentuk Industri. Tetapi sebelum Cikgu meneruskan kelas, Mira nak tanyalah Cikgu, apa kaitan dengan penyapu, penyedot hampagas dengan tajuk yang kita nak belajar hari ini? Tadi itu berkaitan dengan tajuk kita yang berkaitan dengan reka bentuk industri, di mana di situ terdapat revolusi antara peralatan tradisional dan juga peralatan moden yang kita akan belajar sebentar lagi. Wah, peralatan tradisional dan juga peralatan moden. Ya, betul, Mira. Okey, kalau macam tu, jom Cikgu kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, untuk pada kali ini cikgu akan menerangkan salah satu tajuk di dalam buku teks tingkatan 5, iaitu tajuk 5 iaitu Reka Bentuk Industri. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa itu reka bentuk industri? Apa kata kalau kita fahami dulu dan hayati dulu apa itu standard pembelajaran reka bentuk industri. Okey, standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 5.1, pemahaman terhadap prospek kerjaya reka bentuk industri. 5.2, eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan model produk dan perizinan reka bentuk industri. Okey, di sini kita akan belajar 2 saja standard pembelajaran dalam reka bentuk industri. Dan di akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat menyatakan prospek dan hala tuju reka bentuk industri, iaitu apa yang akan berlaku jikalau murid lepas mempelajari reka bentuk industri dan juga menjelaskan konsep produk dalam reka bentuk industri dalam pelbagai model produk. Okey, di sini murid akan didedahkan apa yang terdapat dalam model dan konsep reka bentuk industri. Okey, itu je, Mira. Wow, baik. Tapi kan Cikgu, Mira nak juga bertanya kepada Cikgu, mengapa reka bentuk industri ini diperkenalkan di Malaysia? Okey, sebenarnya reka bentuk industri ini dah lama wujud pada zaman batu lagi. Wow, ya ke Cikgu? Ya, betul. Sejak zaman Mesolitik, Paleolitik dan juga Neolitik. Sebab pada waktu itu, manusia dah mula mencipta peralatan untuk kegunaan harian mereka. Contohnya macam peralatan untuk memasak, peralatan untuk memburu. Jadi di situ terdapat evolusi dan juga terdapat peredaran masa di mana reka-reka bentuk ini sentiasa akan berubah mengikut zaman. Wow, begitu. Okey, maksudnya Cikgu, reka bentuk industri ini dah lama dah sebenarnya ada di Malaysia. Betul. Dan ada di sekeliling kita sebenarnya. Ya, betul. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar, ia merupakan sebuah revolusi. Okey, baik Cikgu. Ayo kita teruskan dengan persepsi seni. Okey, kita pergi ke persepsi seni. Okey, reka bentuk industri merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan antara teknologi dan juga kreativiti dalam mencipta suatu produk untuk tujuan utilitarian dan memudahkan kehidupan manusia. Okey, Mira tahu tak apa itu maksud utilitarian? Boleh Cikgu terangkan? Okey, utilitarian ialah maksudnya sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada manusia. Okey. Itu maksud utilitarian.
Okey, reka bentuk industri juga merangkumi reka bentuk barangan produk, perabot dan juga automotif. Okey, di sini Mira perlu tahu di dalam reka bentuk industri ada 3 perkara ya. Satu adalah reka bentuk produk, reka bentuk industri, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk automotif. Okey. Secara tidak langsung, bidang ini berpotensi untuk menjana pendapatan dan mencipta peluang pekerjaan serta menaikkan imej negara sebenarnya. Okey, sebab apa? Sebabnya di dalam reka bentuk industri ini kita dapat banyak cabang. Di bawah reka bentuk industri ini ada banyak cabang yang boleh murid-murid pelajari di situ. Okey, kita pergi ke seterusnya iaitu prospek dan hala tuju reka bentuk industri. Okey, prospek dan hala tuju. Maksud di sini adalah di mana murid itu akan pergi selepas mempelajari reka bentuk industri. Okey, di sini murid akan lebih tahu ke mana hala tuju mereka selepas mempelajari reka bentuk industri ini. Okey, satu ialah di sini adalah menawarkan peluang kerjaya yang luas selari dengan dasar industri kreatif negara. Okey, di sini di mana reka bentuk industri ini sentiasa mendapat perhatian ramai dan juga sentiasa menjadi rebutan majikan-majikan untuk menjadikan bidang reka bentuk industri ini adalah salah satu yang sangat bagus di mana kita seseorang murid yang dapat mempelajari reka bentuk industri ini boleh mengembangkan dia punya kreativiti mereka untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bermutu. Okey, satu rangkuman penghasilan produk ini daripada yang paling asas hingga kepada produk berteknologi tinggi. Okey, maksud di sini adalah produk ini yang paling asas. Paling asas adalah sekecil-kecil produk hinggalah sebesar-besar produk. Contohnya yang sebesar-besar produk adalah yang berkaitan dengan teknologi yang tinggi. Contohnya untuk bidang perubatan dan juga untuk bidang perindustrian. Dua bidang ini merupakan produk yang berteknologi tinggi. Okey, satu adalah reka bentuk industri berkembang mengikut perkembangan pasaran dan kehendak pengguna. Okey, di sini murid sentiasa berfikiran kreatif di mana mereka selalu akan menghasilkan idea-idea yang baru untuk menghasilkan produk yang terkini sejajar dengan perkembangan teknologi dan juga peredaran masa terkini. Okey, seterusnya kita pergi ke reka bentuk produk. Okey, reka bentuk produk. Apa yang murid perlu tahu? Apa itu reka bentuk produk? Okey, reka bentuk produk adalah menentukan objektif reka bentuk produk. Di sini murid ataupun reka bentuk industri itu perlu tahu apa objektif mereka untuk menghasilkan sesuatu produk itu. Contohnya mereka hendak menghasilkan periuk nasi. Mereka perlu tahu apa yang paling terkini tentang periuk nasi. Dan juga kita ambil telefon bimbit. Murid perlu tahu mereka perlu tahu apa yang terkini, model terkini dan juga teknologi terkini untuk telefon bimbit itu. Okey, mengetahui maklumat tentang produk sedia ada seperti aspek sejarah, evolusi dan persaingan pasaran. Di sini murid ataupun reka bentuk industri ini perlu tahulah persaingan mereka, apa ni sejarah, apa ni produk mereka tu perlu tahulah. Dan juga mempunyai selain itu reka bentuk industri perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam lukisan 2D, 3D dan perisian komputer seperti Computer Aided Design, CAD, AutoCAD, Autodesk, Inventor, NX, KD Max dan juga 3D rendering. Okey, di sini murid-murid tak perlu risau dan khawatirlah sebab mereka akan belajar, mereka akan explore perisian komputer ini. Sebab itulah saya cakap tadi masa bermula awal-awal tadi saya cakap reka bentuk industri ini berkaitan dengan teknologi dan juga kreativiti. Okey. Merancang kaedah dan susun atau proses penghasilan produk dari awal hingga akhir. Okey, di sini murid perlu tahulah ataupun reka bentuk industri itu perlu tahu daripada awalan hingga akhir, daripada produk itu dihasilkan sampailah produk itu terhasil. Okey. Itu adalah prospek kejayaan reka bentuk produk. Okey, kita pergi ke kita tengok contoh. Okey, kalau Mira tengok di depan meja Mira tu. Ya. Di situ ada kita panggil tiga peredaran masa ataupun zaman. Ayam baju Okey, kalau kita tengok yang Mira pegang tadi tu. Okey, itu zaman bila kalau Mira agak-agak? Wah, ini zaman dulu-dulu ni cikgu. Zaman dulu, zaman nenek kita kan. Di rumah nenek saya ada. Itu adalah iron yang menggunakan arang kita letak arang dalam tu, lepas tu barulah kita boleh gosok baju. Okey, yang nombor 2 tu? Yang nombor 2 ini pun cikgu? Yang itu. Yang ini kerap dan saya yakin kat rumah semua orang pastinya ada juga. Situ betul Mira cakap tu. Tapi di situ apa kekurangan di situ? Kalau kita macam nak pergi ke satu tempat, apa yang menjadi bebanan kepada kita tentang sertikal tu? Mungkin berat dia cikgu. Betul. Dan juga kalau mereka kata dia kena
charge. Betul. Okey, di situ maksudnya kita ada ni lah. betul. Kita Kalau kena sambungkan. betul. Kalau kita tengok situ kan, di situ kita ni kalau yang jenis suka berjalan menjadi bebanan adalah berat dan juga terlalu besar. So di situ mereka bentuk industri dah mula mencipta iron dan mencipta setika untuk mengurangkan beban pengguna untuk membawa sertifikat tu. Okey, yang nombor 3 tu, itu adalah yang terkini. Ya, betul. Yang terkini maksudnya dia mudah alih. Mudah alih dan mudah dibawa. Di situ kita boleh bawa lah, letak dalam beg pun dia terlalu kecil dan juga kita boleh bawa ke mana-mana tempat lah. Betul. Itu maksudnya tujuan dan juga mereka bentuk industri itu perlu diwujudkan. Maksudnya kita sentiasa mencari masalah, mencari permasalahan dan juga menyelesaikan masalah itu. Okay? Baik. Okey, kalau kita tengok gambar ni, kalau kita tengok pada slide ni, kita tengok pada zaman dulu, kaedah tradisional, kita guna masak, kita guna periuk, kita guna kayu api. Sekarang kita dah guna yang terkini, kita guna dapur elektrik dan juga periuk masak. Dan juga boleh dibawa ke mana-mana saja. Mudah, kita tak perlu cari kayu api dah untuk menghidupkan api. Betul. Okey, dulu tadi macam kita buat tadi tu, yang mula tadi kita guna penyapu lidi, yang Mira sapu guna lidi tu kan. Kan jadi macam jadi sakit pinggang, susah kan. Sekarang ni kita gunakan pembersih vacuum saja. Kita tekan je, pembersih vacuum tu akan membersih lantai tu dengan sendiri. Lebih mudah Cikgu, lebih mudah, ya? betul. Okey, kita pergi ke reka bentuk perabot. Okey, reka bentuk perabot ni kalau Mira tahu, ia berkaitan dengan perabot lah. Contohnya macam almari, TV, kabinet, itu berkaitan dengan perabot. Okey, apa yang murid ataupun mereka bentuk industri perlu tahu tentang prospek kerja dah. Okey, satu adalah mengetahui dan meneliti konsep mereka bentuk perabot. Okey, di sini mereka bentuk perabot ini perlulah sentiasa mencari idea-idea dan juga rekan-rekan terbaru yang terkini untuk menghasilkan dia punya produk dia. Okey, lepas tu memastikan penghasilan perabot memenuhi cita rasa pengguna dan juga boleh dipasarkan. Yang paling penting sekali boleh dipasarkan. Kalau kita buat produk, kalau tak dapat dipasarkan pun tak guna juga. Okey, di sini kita perlu tahulah kehendak pengguna tu macam mana, cita rasa pengguna tu macam mana. Okey, satu lagi menitik beratkan aspek keselamatan. Okey, di sini pun penting juga aspek keselamatan. Yang keempat adalah mengetahui teknologi perabot terkini. Okey, yang ni kalau kita tengok perabot terkini tu, kita akan sentiasa tahu daripada zaman vintage, zaman contemporary dan juga zaman moden dan juga zaman ultra moden. Okey, zaman-zaman ni murid-murid dah belajar pada buku teks yang tingkatan sebelum tu. Okey. Kita pergi ke kalau tengok contoh. Okey, ini adalah contoh bidang kerjaya mereka bentuk perabot Okey, di mana mereka bentuk perabot ni perlulah tahu dan juga perlulah design, mereka design terkini untuk perabot mereka dan juga kalau kita tengok contoh okey, ini adalah 3 contoh model produk yang dihasilkan. Okey, model tradisional ataupun klasik, moden dan juga ultra moden. Okey, berbeza moden dan juga ultra moden. Okey, kita pergi ke reka bentuk otomotif. Okey, kalau Mira nak tahu apa yang berkaitan ataupun apa yang bersangkut paut dengan otomotif adalah berkaitan dengan kenderaan. Tak kisahlah daripada kenderaan tu, daripada sekecil-kecil kenderaan hinggalah sebesar-besar kenderaan, daripada basikal sampailah ke kapal terbang. Itu adalah berkaitan dengan otomotif. Okey, membangunkan model prototipe kenderaan untuk tontonan fizikal. Okey, di sini mereka bentuk otomotif ni perlulah menghasilkan prototipe. Prototipe itu adalah satu bentuk di mana model yang dihasilkan untuk menarik perhatian pengguna dan juga pembeli. Di sini kita panggil contoh kenderaan contoh. Menghasilkan prototipe kenderaan bertujuan untuk pengujian dan promosi pemasaran sebelum pengeluaran secara besar-besaran. Okey, ini yang saya cakap tadi lah. Kita perlukan ada kenderaan contoh. So di situ kita nampak pelanggan-pelanggan ataupun kita punya pembeli tu nak tengok kekukuhan kenderaan tu. Okey, lepas tu mengetahui tentang teknologi otomotif. Okey, yang ni macam biasalah kita sentiasa nak yang terbaru kan. Contoh-contoh kita terbaru, okey. Lepas tu mempunyai plan untuk menghasilkan produk otomotif pada masa akan datang. Dulu pernah dengar tak kita kenderaan boleh terbang? Ya, pernah Cikgu. Ada tak kenderaan boleh terbang sekarang ni? Ada, sedang kita punya pereka industri sedang betul. laksanakan. Okay. Sekarang ni mereka bentuk otomotif ni tengah bergiat tengah menghasilkan untuk menghasilkan kereta yang boleh terbang. InsyaAllah kalau ada lah, kalau boleh. Itu adalah maksud ataupun bidang-bidang prospek yang perlu mereka bentuk otomotif lakukan. Okey, tengok contoh.
Tengok contohnya, ini adalah contoh berkaitan dengan otomotif. Yang berkaitan dengan kenderaan, kita panggil otomotif. Kita tengok jet, pejuang, bot dan juga kereta api. Kita tengok sekarang kan kereta api pun yang terbaru pun je kan, yang boleh laju, yang boleh yang tak perlu pemandu bawa, kita boleh yang elektrik bawa. Itu maksudnya yang kita yang sedang giat dilakukan. Ya. Okey. Baik cikgu. Sekarang ni Mira faham tak apa yang saya terangkan pasal Faham cikgu, dan Mira yakin murid-murid di rumah yang sedang menonton pun pastinya faham dengan penjelasan yang cukup jelas daripada cikgu daripada 3 aspek reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk automotif. Tetapi kita akan berhenti berehat seketika cikgu, kerana selepas ini cikgu Fazli akan terangkan dengan lebih jelas lagi tentang tajuk kita, reka bentuk industri. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. KPM. Kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM, di mana pada hari ini kita punya tajuk ialah reka bentuk industri bagi mata pelajaran pendidikan seni visual untuk murid-murid tingkatan 5. Baiklah Cikgu Fazli, ayo kita teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, terima kasih Mira. Okey, tadi kita dah belajar prospek kerjaya reka bentuk industri. Sekarang ni kita masuk ke tajuk kita yang terbaru, iaitu model produk dan juga tak ingat. Model produk dan juga konsep reka bentuk industri. Konsep Betul reka Cikgu? bentuk industri, betul. Sorry Mira, saya Tak lupa. Cikgu saja uji saya ni. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, konsep produk dalam reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Okey, ini 2 tajuk konsep produk dan juga model produk. Dia berbeza. Konsep produk dan juga model produk ini adalah berbeza. Okey Mira? Okey, kita pergi yang pertama. Reka bentuk industri dikategorikan kepada reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk otomotif. Okey, Mira perlu tahu ada 3 produk, perabot dan juga otomotif. Okey, konsep dalam reka bentuk dapat membantu menjana idea bagi menyelesaikan masalah rekaan agar dapat memenuhi kehendak pasaran dan pengguna. Okey, 3 konsep penting dalam reka bentuk industri itu mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, di sini Mira perlu ingat ada 3 perkara yang Mira perlu tahu dalam konsep produk, iaitu mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, kalau Mira perasan, pernah nampak tak simbol-simbol ni? Pernah Cikgu? Okey, ini adalah simbol-simbol untuk konsep produk. Okey, satu adalah mudah alih, Ya. ergonomik dan juga mesra alam. Okey, simbol ni kita selalu nampak lah. Ke mana-mana pun kita akan nampak benda-benda macam ni, simbol macam ni. Okey, kita pergi ke konsep mudah alih. Okey, keupayaan sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana sahaja, selamat dan juga boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Okey, itu maksud dia adalah konsep mudah alih. Kita boleh bawa barang tu ke mana-mana saja. Boleh simpan di poket, boleh simpan di beg dan kita boleh bawa ke mana-mana saja. Itu maksudnya mudah alih. Okey, bercakap konsep pintar, smart produk dan juga ringkas tetapi kompleks pembuatannya. Okey, di sini maksudnya makin kecil makin bagus dia punya penghasilan Okey, saiz dan berat menjadi fokus utama rekaan dia. Di sini Mira perlu tahu saiz dan berat menjadi fokus utama rekaannya. Tadi saya juga ada sebut tadi kan barang tadi tu. Ya, Okey. betul. Mungkin telefon pintar kita pun. Betul. Okey, termasuk dalam ni. kalau kita tengok sekarang ni contoh yang terkini adalah telefon pintar. Okey, makin lama makin nipis, makin lama makin banyak dia punya yang boleh boleh kita explore di situ makin banyak makin nipis, orang cakap makin nipis, makin terkini orang cakap. Okey, itu adalah salah satu konsep mudah alih. Okey, konsep ergonomik. Okey, konsep ergonomik ini adalah satu perkataan baru sebenarnya di sini. Okey, konsep ergonomik ialah berkaitan dengan anatomi manusia dan juga persekitarannya. Okey, anatomi manusia maksudnya adalah struktur tubuh badan manusia, daripada rambut, daripada kepala sampai ke kaki. Okey, ciri-ciri pentingnya adalah efisien, selesa dan serasi apabila pengguna menggunakan sesuatu alatan atau produk. Okey, konsep ergonomik yang baik mampu mengurangkan kadar kemalangan atau kecederaan kepada pengguna. Okey, di sini apa yang paling penting sekali konsep ergonomik ini diwujudkan adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan dan juga mengurangkan kecederaan kepada pengguna. Itu tujuan utamanya konsep ergonomik ini dihasilkan. Okey, produk yang menitik beratkan aspek kemanusiaan dan juga faktor keselamatan dalam rekaan mereka yang cikgu sebutkan tadi untuk mengurangkan dan juga mengelakkan kecederaan. Itu maksudnya ergonomik.
Dia punya kata kuncinya adalah ergonomik, mengelakkan kecederaan. Baik. Okey. Okey, ini maksudnya contoh konsep ergonomik. Kalau kita tengok di sini papan tertikus ni papan kekunci ni. Okey, di sini ada dua papan kunci yang berbeza. Kalau Mira tengok satu dan dua, mana Mira rasa lebih selesa dan juga lebih senang digunakan? Kalau lebih selesa dan lebih efisien, pastinya yang kedua, cikgu. Sebab apa? Sebab dia mengikut kita punya bentuk tangan kita. Betul. Okey, kita tak akan buat macam ni. Ini akan menyebabkan kita jadi lenguh dan kita akan buat macam ni kan. Yeah. Itu maksudnya konsep ergonomik. Kita akan rasa lebih selesa Okey, kalau kita nak contoh ini adalah contoh-contoh konsep ergonomik di mana dia mementingkan aspek-aspek keselamatan dan juga keselesaan kepada pengguna. Okey. Okey, konsep mesra alam. Okey, konsep mesra alam ni adalah berkaitan dengan proses pembuatan, penggunaan dan juga pelupusan produk yang tidak menjerumuskan alam sekitar dan juga hidupan lain. Okey, kalau kita boleh tahu, kita boleh hubung kaitkan, ia berkaitan dengan alam sekitar, kehidupan kita dan juga alam sekitar. Okey, sebagai contoh dalam industri otomotif, dalam industri pembuatan otomotif lah. Okey, penggunaan besi telah mulai digantikan dengan bahan daripada komposit yang lebih tahan dan ringan seperti kaca. Okey, di sini kalau kita tengok dalam bidang teknologi otomotif, kita dah kurang menggunakan besi. Sebab besi sekarang ni payah nak lupus kan. So dia akan menggunakan kaca. Kaca boleh senang dilupuskan. Okey, pengguna produk biodegradasi mengambil masa yang singkat untuk terurai dan lebih mudah untuk dikita semula. Okey, di sini biodegradasi ni maksudnya produk itu mudah diurai. Maksudnya kalau kita guna kertas, guna kotak, guna tin, maksudnya kalau kita uraikan dia mudah dan juga tidak terlalu lama untuk terurai. Itu maksudnya biodegradasi. Okey, ini adalah contoh produk-produk yang dihasilkan daripada bahan alam semula jadi. Contohnya kita guna buluh, kita guna jerami, kita guna surat khabar, kita guna apa lagi? Kita guna kertas, kotak Itu maksudnya konsep-konsep yang menitik beratkan mesra alam. Yep. Okey, model produk. Okey, kita dah habis itu, kita pergi pula ke model produk pula. Okey, di sini ada 3 model produk model yang pertama adalah model skala. Model skala ialah representasi fizikal ataupun objek berdasarkan produk yang akan dihasilkan. Selalunya model skala ni kita gunakan untuk buat rumah atau buat kenderaan Kita nak menentukan saiz ataupun besar ataupun lebar sesuatu produk itu, kita menggunakan model skala. Di sini kita gunakan nisbah lah. Contohnya macam nisbah 1 nisbah 10, 1 nisbah 20 untuk menentukan saiz sebenar dan juga saiz yang betul lah. Okey, model jenis ini akan dihasilkan sama ada dalam skala yang lebih kecil ataupun lebih besar daripada bentuk asal. Okey, fungsi model skala ini adalah sebagai contoh dan juga panduan dalam menghasilkan objek dalam saiz yang sebenar. Okey, itu maksudnya. Contohnya kalau kita nak buat kereta kan, kita guna nisbah 1 nisbah 20. So kita boleh tahu 1 nisbah 20 tu kereta yang akan dihasilkan tu akan besar mana nanti. Itu maksudnya model skala Okey, model ergonomik. Tadi kita dah belajar konsep ergonomik. Sekarang kita belajar pula tentang model ergonomik. Okey, model ergonomik merupakan produk yang mempunyai ciri-ciri ergonomik dan boleh dibuktikan melalui sifat fizikal serta profil reka bentuk. Okey, di sini cikgu cakap tadi, ia berkaitan dengan anatomi manusia. Di mana model ergonomik ni dia berkait rapat dengan kita punya tubuh badan kita. Yeah. Sebab apa? Untuk memberikan keselamatan dan juga keselesaan kepada kita. Baik. Okey, walaupun terdapat pelbagai bentuk yang dihasilkan oleh seorang pereka bentuk perindustrian, aspek keselamatan dan keselesaan pengguna merupakan etika reka bentuk yang harus dipatuhi. Yang cikgu cakapkan tadi lah, aspek keselamatan dan juga keselesaan. Kita beli produk tu mestilah kita nak rasa selesa kan. Nak rasa selesa, nak rasa mudah dibawa. Itulah maksudnya. Okey, model prototype. Ini adalah model terakhir. Okey, model prototype ini biasanya kita gunakan dalam reka bentuk otomotif lah. Okey, model prototype merupakan produk yang serupa atau hampir merupai produk sebenar yang akan direka bentuk. Okey, model ini dihasilkan untuk mengenal pasti dan menguji kemampuan, spesifikasi, tahap kekokohan, nilai keberkesanan dan juga kelemahan reka bentuk sebelum proses pembuatan produk dilakukan. Okey, di sini kalau kita ambil contoh otomotif lah, otomotif kenderaan, kereta pereka bentuk otomotif itu perlulah menghasilkan model kereta tu betul sama macam yang akan dihasilkan nanti. Sama ada untuk menguji kekokohan, keberkesanan dan juga kelemahan. Mungkin kereta tu yang akan dihasilkan tu ada kelebihan dan juga kelemahan. Di situ kita boleh nampak dalam model prototype.
Okey, baik cikgu. Tadi cikgu Fazli ada terangkan tentang 3 konsep dalam reka bentuk industri, iaitu mudah alih, yang kedua ergonomik dan juga yang ketiga mesra alam. Tapi kan cikgu, bagaimana kalau sesebuah produk itu dihasilkan tapi tidak ergonomik? Apa akan berlaku? Okey, soalan tu selalu ditanya oleh anak murid saya. Kenapa cikgu perlu ada ergonomik? Ergonomik itu apa sebenarnya? Okey, ergonomik itu yang cikgu cakapkan tadi, ia berkaitan dengan anatomi manusia, di mana sekarang ni sesuatu produk yang dihasilkan tu perlulah kita merasa selesa dan juga untuk keselamatan. Kalau tak ada model ergonomik itu, mungkin kecelakaan ataupun kemalangan mungkin banyak boleh berlaku. So ergonomik itu sangat pentinglah untuk keselamatan dan juga keselesaan kita. Ya, baiklah. Jadi itu dia keyword dia yang murid-murid kena peka. Kenapa ergonomik itu penting di dalam penghasilan sesebuah reka bentuk produk. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika kerana selepas ini cikgu Fazli akan kongsikan pula lebih banyak lagi tentang reka bentuk industri yang murid-murid di rumah harus fahami. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Fazli. Dan kalau anda semua lihat di atas meja ini ada banyak sangat bahan dan peralatan. Apa pula aktiviti seterusnya ni, Cikgu? Okey Mira, hari ini kita akan menghasilkan salah satu produk, iaitu kita panggil tertikus ataupun mouse. Baik. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan bahan-bahan yang perlu ada untuk menghasilkan mouse ni. Baik. Satu adalah span bunga ataupun flower form. Jarum peniti, berus untuk kita sapu simen, pisau. Okey, di sini anak murid perlu berhati-hatilah untuk menggunakan pisau ni sebabnya dia tajam. Lepas tu kertas pasir. Kita perlukan kertas pasir yang paling nipis dan juga kita gunakan putih fela ataupun kita panggil dia filler. Filler. Dan juga penyembur warna. Okey, ini adalah alatan yang perlu kita gunakan untuk memastikan produk tertikus kita ni. Okey, sekarang ni kita pergi ke langkah yang pertama. Macam mana kita nak menghasilkan produk tertikus ni. Okey, pertama sekali kita perlu hasilkan design ataupun rekaan lah. Di mana anak murid perlu menghasilkan sketches ataupun membuat lakaran kasar produk apa yang akan ataupun bentuk yang akan dihasilkan nanti. Okey, di sini cikgu dah sediakan dua rekaan, iaitu rekaan pertama, rekaan kedua. Okey, dan juga bahan yang perlu kita potong nanti untuk rekaan tadi. Okey, di sini cikgu dah pilih rekaan model apa yang cikgu nak guna, yang cikgu akan hasilkan nanti. Okey, di sini cikgu bagi Mira satu dan juga cikgu satu. Okey, pertama sekali kita akan buat lakaran dulu. Lepas tu kita akan gunting lah, kita akan potong lakaran tersebut. Okey, cikgu akan gunting. Silakan cikgu. Okey, di sini kita perlu berhati-hatilah untuk menggunting. Ingat ya, murid-murid sentiasa berhati-hati dalam menggunakan peralatan yang tajam. Maksudnya cikgu, kita gunting rekaan yang dipilih daripada dua design ataupun dua rekaan tadi tu. Betul lah. Di mana kita akan pilih rekaan yang paling bagus lah, yang paling terbaik. Tapi kita jangan lupa konsep yang kita belajar tadi, konsep ergonomik, mesra alam. Satu lagi konsep apa? Satu, ergonomik, mesra alam dan juga mudah alih. Mudah alih. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak memastikan tertikus ni, perlukah kita perlukan wire lagi untuk memastikan konsep mudah alih ni? Kalau kita nak memenuhi konsep mudah alih, dia tak perlu guna wire dah cikgu. Wireless orang kata. Betul. Betul. Pandai Mira. Sekarang ni kita dah tak guna wire dah. Sebab itulah kita panggil konsep mudah alih, di mana tertikus kita ni boleh bawa ke mana-mana. Kita letak dalam poket boleh, dalam beg boleh. Betul. Itu maksud dia. Satu lagi ergonomik, konsep ergonomik ni. Di sini ergonomik ni kita buat rekaan ini dia memberi keselesaan kepada tangan kita. Maksudnya kalau kita pegang tertikus tu, kita tak akan rasa lenguh, tak akan rasa penat lah. Itu maksudnya ergonomik. Okey, di sini cikgu akan potong satu bahagian atas.
dan juga satu di bahagian bawah. Satu lagi di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah. Okey. Nanti cikgu dah potong ni, cikgu nak Mira pula buat, boleh? Boleh. Okey, untuk kali ini murid-murid di rumah perhatikan dulu bagaimana cara cikgu potong lakaran, bagaimana lakaran itu dihasilkan, adakah lakaran yang dipilih itu memenuhi 3 konsep yang cikgu Fazliah terangkan tadi, iaitu mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, Kan, betul. cikgu? Okey, betul. Kena memenuhilah, barulah orang kata produk itu produk yang terbaik. Betul, Mira. Okey, kalau daripada lakaran ini cikgu, Mira perhatikan ada 4 sisi, iaitu pandangan atas, bawah, kiri dan kanan. Betul. Tadi kan cikgu ada cakap seseorang mereka bentuk itu perlu mahir dalam bentuk 2D dan juga 3D. Di mana bentuk 2D ni adalah bentuk atas bawah saja kita boleh tengok. Manakala bentuk 3D ni yang akan dihasilkan nanti, di mana kita boleh tengok di tepi, kiri, atas dan juga bawah. Ya. Itu maksud tiga dimensi ataupun 3D. Okey, cikgu dah selesai potong. Baik. Untuk lakaran ini, okey, cikgu nak Mira pula potong. Boleh, okey. Sekarang Mira pula akan potong. Mira pun boleh cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey. Seterusnya apabila rekaan ataupun lakaran sudah dipotong, apa pula langkah Okey, seterusnya? lepas sudah dipotong, dia akan jadi macam ni untuk bahagian atas, bahagian bawah dan juga bahagian tercabut pula. Bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Baik. Okey, lepas itu kita akan lekat kita punya lakaran ini di flower form. Okey. Kita akan gunakan jarum peniti. Okey, ini pun perlu berhati-hati juga ya, sebabnya kita menggunakan benda tajam. Lakaran itu kita tampal atau lekatkan di spine ni lah. Betul, dia akan jadi macam ni. Okey cikgu. Okey. Lepas tu kita akan potong lah. Ini pun perlu berhati-hati juga ya anak murid, sebabnya kita menggunakan benda tajam. Ya. Perlu mendapat pengawasan daripada cikgu dan juga penjaga lah. Ini kita akan potong. Mira boleh? Boleh cikgu. Mira punya lakaran pun Mira dah siap gunting juga. Sekarang Mira nak tampal juga di atas form ataupun spine yang cikgu dah tunjuk tadi. Kita akan potong. Cikgu, kalau kita nak tampal, nak lekatkan ni, memang kita kena lekatkan di atas form ke cikgu? Betul. Sekarang ni kita buat model. So kalau selalunya kalau kita akan belajar di IPT, kita akan gunakan form lah. Memang form ni dia nampak lembut sebenarnya, tapi apabila kita letaknya filler ni, dia akan jadi keras lah. Dia akan jadi kukuh. Kita akan potong ikut bentuk dia, bentuk yang kita potong tadi. Baik. Mira ambil pin cikgu. Boleh lah. Jadi murid-murid, aktiviti ni kalau ikutkan bahannya mudah saja untuk Ya, didapati betul. cikgu. Senang. Nak buat tu yang leceh sikit. Okey. Okey, apabila kita dah potong macam ni, Baik. dapat macam ni, kita akan gunakan kertas pasir. Kita akan gunakan kertas pasir. Okey, kita akan gosok lah. Kita akan gosok, akan dapat bentuk dia. Ini untuk kemaskan lagi cikgu. Betul lah. Mira, boleh? Boleh cikgu. Saya untuk permulaan saya tengok dulu macam mana cikgu buat, lepas tu baru saya buat. Okey, saya harap Mira faham lah apa yang kita ajar ni. Okey, bila kita dah sapu kertas pasir, dia akan dapat bentuk macam ni. Dia akan menghasilkan bentuk macam ni. Baiklah. Okey. Dia akan kemas lah. Dia akan ikut dia punya bentuk macam ni. Betul. Okey, ini pun sebenarnya yang kita potong ni pun merupakan salah satu teknik Kita panggil teknik luakan, di mana kita buang yang kita tak guna tu. Okey, teknik luakan. Luakan, ya betul lah. Kalau dalam seni acar kita panggil teknik luakan. Baik. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, lepas tu kita akan letak potong pula untuk bahagian sisi Okey, kita akan letak di bahagian macam ni. Kita gunakan menggunakan agak form yang sama juga. Ya, betul lah. Okey, kita tampal lagi satu bahagian sisi. Mira ingatkan kita guna yang lain pula cikgu. Tak, kita guna satu je. Contohnya kalau satu form ni kita boleh buat dua. Okey. Okey, saya ada sikit. Okey. Macam itu Mira pun akan siapkan Mira punya bentuk.
Baiklah. Cikgu, selain daripada bentuk mask ataupun tertikus ni, apa lagi bentuk lain yang murid pun boleh hasilkan juga? Okey, selalunya saya akan ajar murid buat otomotif lah. Buat kereta, buat lori. Wow, kalau untuk penghasilan otomotif ataupun kereta pun tetap sama juga Ya, ke sama. cikgu langkahnya? Betul-betul. Okey. Okey, sebabkan benda ni memakan terlalu masa yang terlalu panjang. Okey, ini dua contoh yang cikgu dah siap. Okey, Mira, nampak ni? Ini yang dah ikut bentuk nampak ni? Yang sudah ikut bentuk, di mana cikgu dah kemaskan, dah juga dah sapu dengan kertas pasir, dan akan jadi bentuk macam ni lah. Okey, apabila dah jadi bentuk macam ni, kita akan sapu dengan filler kita ni. Okey, ini adalah filler Kita akan sapu dengan filler. Okey. Sekejap. Ini untuk keraskan ke cikgu Untuk proses keraskan. ni? Ini pun proses yang memakan masa juga sebenarnya ni. Okey, kita akan gunakan Berus kita. Okey. Mereka pun boleh buat juga sambil-sambil tu kita buat. Okey, dia pun kena berhati-hati sikit. Dia jadi leceh sikit sebab dia main dengan ni. Okey, kita akan sapu. Untuk segi berus pula cikgu tak kisah, Tak kisah. saiz berus kan cikgu? Tak kisah. Okey. Kita sapu. Kita akan sapu. Untuk keras. Okey, kita akan sapu di semua permukaan. Okey. Okey. Filler ni kita perlu keringkan pula ke cikgu? Ya, betul. nanti? Apabila kita dah sapu, kita akan keringkan dalam masa 10 hingga 15 minit lah. Bagi dia betul-betul kering. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita dah kering, kita akan gosok balik semula dengan kertas pasir. Oh, kita gosok semua Ya, lagi. betul. Kenapa cikgu kita perlu gosok dengan Dia kertas sebenarnya pasir untuk kali kedua? sebenarnya form ni dia bentuk dia ada macam ada ruang rongga ni kan. So dia tak akan dapat rata lah. Dia kena 2-3 kali sapu dengan filler ni. Baik. Untuk menutup rongga ni. Dan juga satu lagi untuk mendapatkan bentuk lebih licin lah sebenarnya. Ya. Itu tujuannya. Okey, nampaknya nak melakukan aktiviti ni murid perlu cermat. Orang kata kan sebab aktiviti ni perlukan kekemasan. Ya, betul. Kalau filler ni cikgu, Mira sapu setakat ni dah keras lah cikgu. Okey. Jadi maksudnya kena sapu dengan cepat ke ataupun ada tak tips atau cara lain cikgu? Dia memang cepat. Sebab filler ni memang sifat dia cepat keras sebenarnya. Okey. Baiklah. So, Mira sapu. Okey, Kita penuhkan semua. Apabila dah siap sapu ni, dah siap sapu semua ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey Mira, dia akan jadi macam ni Bentuk dia akan jadi macam ni. Dia tak akan dapat bentuk licin lagi Baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk jadikan tertikus kita ni licin? Kita akan sapu, gosok balik dengan Kertas pasir. Kita akan gosok lah. Kita akan gosok balik. Okey. Kita gosok semula untuk betul. kekemasan. Okey, tengok lebih- yang sebelum yang tepi ni dan juga yang sudah digosok. Dia akan jadi licin lah. Betul. Okey. Tapi kalau terlebih gosok pun nanti boleh rosakkan semua tak cikgu? Tak apa, kalau dia terlebih gosok, kita sapu balik filler. Oh, Tak ada masalah. Lagi tebal filler tu lagi bagus sebenarnya. Jadi murid tak perlu risaulah kalau ada nampak macam alamak dah terkena form ni, sapu tak balik. apa, tak payah, tak perlu risau. Sebab ni kalau dalam sendiri tak ada apa yang salah pun sebenarnya. Okey. Ini untuk proses kekemasan yang kedua dengan betul, gosokkan kertas pasir. Okey, sambil tu Mira nak sambung Mira punya filler ni. Okey. Ini pun kena sapu dengan berhati-hati jugalah ya. Cikgu boleh Mira kertas pasir juga cikgu boleh untuk lah. sapu. Terima kasih cikgu. Okey, satu lagi perlu diingatkan kertas pasir ni perlulah kertas pasir yang paling nipis sekali Kenapa tu cikgu? Sebabnya kalau kita guna kertas pasir yang tebal dia akan dia punya ni akan rosakkan dia punya permukaan dia. Okey, baiklah. Dia guna paling halus sekali. Okey, ingat tu murid-murid di rumah yang sedang menonton, tips daripada Cikgu Fazli menggunakan kertas pasir yang paling nipis. Jangan ambil yang paling tebal pula. Ya. Nanti rosak kita punya prototype ni. Ambil yang paling nipis dan kalau ada sikit-sikit terkena, jangan risau. Cikgu kata jangan risau, kita sapu balik filler untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya. Jangan risau. Yang penting akan jadi kemas lah dan juga licin. Okey, macam Mira punya sekarang ni macam mana cikgu? Dah cukup kemas ke? Okey, macam Mira pun dah licin. Saya punya pun dah nak jadi licin daripada kasar tadi dah nak jadi licin kan. Okey, lepas dah jadi macam ni, kita akan guna penyembur warna. Penyembur warna. Kita akan guna penyembur warna ni ya. Okey, kita akan guna penyembur warna ni dan kita akan semburlah warna.
Bergantung kepada warna apa Bergantung yang kita pada nak. warna apa yang kita nak, atas kehendak pengguna lah. So ini adalah contoh-contoh penyembuh warna yang kita akan gunakan. Kita akan sembuh lah. Sembuh. Okey, lepas dah sembuh warna, kita akan biarkan dia kering. Baik. Tapi Mira perlu pastikan dia betul-betul kering. Kalau dia tak kering, nanti warna dia akan luntur, warna dia akan meleleh. Dia akan meleleh nanti. So bila dah betul-betul kering, kita akan guna penyembuh ni, clear ni. Baik. Kita akan guna penyembuh clear. Okey, kita akan clearkan. Fungsi kita nak sembuhkan clear warna ni adalah untuk mengilatkan kita punya mouse kita. Okey, memberi efek kilat lah. Efek kilat. Okey, di sini kalau tengok contoh yang anak murid saya buat ni, 3 contoh ni. Okey, ini adalah efek yang dah disembuh. Okey. Yang dia sembuh, dia akan nampak berkilat lah. Betul. Okey, maksudnya kalau yang ini yang dah siap ni, mula-mula dia sembuh dengan menggunakan penyembuh warna. Bila dah betul-betul kering, barulah sembuh kali kedua dengan menggunakan pengilat punya. Ya, betul lah. Okey. Ini yang contoh yang kita buat, yang dah siap kita gosok, lepas tu kita akan sembuh. Okey, ini adalah hasil yang kita lakukan tadi. Okey. Kita dah sambung dengan penyembuh warna. Di sini kita guna warna hitam lah. Dan juga kita sapu dengan warna clear. Ini akan jadi macam ni lah. Ya. So di sini cikgu cakap dia lebih ergonomik sebabnya dia memberi keselesaan kepada tangan kita. Dia ikut kita punya bentuk tangan kita. Okey, dia tak kecil dan juga tak besar. Itu maksudnya ergonomik. Kalau kita guna lama pun tangan kita tak akan rasa lenguh. Takkan rasa penat lah. Lepas tu satu lagi, dianya bersifat mesra alam. Sebab apa? Sebab produk penghasilan yang digunakan pun yang tak memudaratkan lah. Betul. Okay. Dan satu lagi, dia mudah alih. Sebab apa? Kita tak lagi menggunakan wire. Di sini kita boleh letak dalam poket, dalam beg, buat ke mana-mana pun boleh. Betul. Okey, ini adalah salah satu contoh yang telah dihasilkan. Yang telah dihasilkan, yang kita Mira buat dan cikgu dah buat. Ini adalah hasil yang telah dilakukan. Okey, di sini ada beberapa contoh hasil anak murid saya buat lah. Okey, jadi ini adalah contoh untuk konsep reka bentuk dengan menggunakan prototype. Betul lah. Betul cikgu Okey, kalau macam tu murid-murid di rumah, harapnya anda faham kerana bahan dan peralatan yang cikgu gunakan ini sangat mudah untuk didapati. Jadi anda boleh lakukan sendiri. Yang paling penting sekali, ingat semua nasihat dan juga clue atau keyword daripada cikgu. Tips pentingnya macam mana, berapa kali sapuan, menggunakan kertas pasir yang paling nipis. Kalau cat tu pastikan betul-betul kering supaya warna dia tidak meleleh. Okey, supaya kemasan itu lebih cantik. Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini kerana dengarnya lepas ini Cikgu Fazli nak kongsikan pula tips lain supaya murid-murid lebih faham tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Kita belajar pendidikan seni visual untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Reka Bentuk Industri. Macam-macam penjelasan daripada Cikgu Fazli tentang reka bentuk industri ini. Dan di segmen ini, apa pula perkongsian Cikgu? Katanya ada uji minda ni, nak uji saya dan murid-murid di rumah yang sedang menonton. Apa pula tu Cikgu? Okey, sebelum kita pergi ke ujian uji minda, cikgu nak tanya dulu Mira. Tadi kita dah belajar tiga perkara, iaitu prospek kerjaya, model produk dan juga satu lagi reka bentuk produk. Betul. Okey, di sini cikgu nak tanya Mira sebelum kita pergi ke soalan kita pertama. Boleh Mira? Boleh Cikgu. Okey, soalan yang kita pertama, apakah yang dimaksudkan dengan model prototype? Model prototype. Ini kita buat tentang kekuci tadi tu Cikgu. Tertikus tadi. Okey, kalau ini jawapan dia ialah D. Produk contoh yang hampir merupai produk sebenar. Okey, betul. Okey, model prototype ialah produk contoh yang hampir merupai produk yang sebenar, di mana kita menghasilkan model prototype itu mestilah sama dengan yang akan kita hasilkan nanti untuk kita pasarkan. Okey, itu
Betul jawapan Mira. Yeay, okey. Betul satu. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Antara berikut, konsep manakah yang perlu ada pada satu reka bentuk industri? Okey, kalau kita tengok soalan jawapan dia, murah, teknologi, mudah alih dan mesra alam. Okey, tadi cikgu dah ajar dah kan? Betul. Apa yang dikatakan konsep dalam reka bentuk industri? Tadi Cikgu Fazli ada terangkan 3 konsep di dalam reka bentuk industri. Yang pertama, mudah alih. Yang kedua, mesra alam. Dan juga yang ketiga, ergonomik. Jadi kalau tengok jawapan kat sini, ada mudah alih dan juga mesra alam. Pastinya jawapan dia 3 dan 4. D jawapan dia, Cikgu. Okey, betul Mira. Jawapan dia betul. Mudah alih dan juga mesra alam. Dan juga satu lagi, ergonomik. Ya. Murah dan juga teknologi itu bukan jawapan dia. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Membangunkan model prototipe untuk tontonan fizikal. Menghasilkan prototipe kenderaan untuk tujuan pengujian. Okey, kalau kita tengok soalan ni, saya selalu bagi tahu ke anak murid saya, kata kunci dia. Okey, kalau dia cakap prototipe kenderaan. Okey, kita akan tahu kenderaan. So kita pergi ke soalan dia. Apakah kerjaya yang berkaitan dengan maklumat di atas? A, reka bentuk perabot. B, reka bentuk produk. C, reka bentuk automotif. Dan D, reka bentuk teknologi. Okey. Kalau kat sini, Mira rasa kata kunci untuk jawapan dia daripada soalan ialah prototipe kenderaan. Kalau dah kenderaan itu, sudah semestilah dia akan masuk dalam automotif. Betul Mira. Jadi Itu jawapannya ialah C, Cikgu. Betul Mira, itu jawapan dia. Reka bentuk automotif. Sebab cikgu cakap tadi kan, kata kunci dia adalah kenderaan. Kenderaan ini berkaitan dengan automotif. Ya. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, Mengapakah model skala penting dalam reka bentuk industri? Okey, model skala. A, sebagai tanda aras ciri keselamatan. B, menguji keimbangan dan juga kelajuan. C, memastikan ciri ergonomik digunakan. Dan D, menjadikan panduan untuk menghasilkan produk dalam saiz yang sebenar. Okey, kata kunci di sini adalah model skala. Ya. Model skala. Kalau model skala, okay, murid-murid di rumah, kalau ingat lagi, Cikgu Fazli ada tekankan antara yang diguna pakai dalam model skala semasa kita lakukan prototipe buat rumah, Cikgu. Ya, betul. Kenapa? Untuk menjadi panduan penghasilan produk dalam saiz sebenar. Jadi jawapan dia ialah D. Saya kunci. Betul tak, Cikgu Fazli? Okey, betul. Jawapan dia betul, Mira. Menjadi panduan untuk menghasilkan produk dalam saiz yang sebenar. Okey, sebab model skala tu, yang cikgu cakap tadi adalah nisbah. Dia penting untuk menghasilkan produk kita tu. Okey. Cikgu nak tanya Mira. Ya, Cikgu. Soalan dia. Okey, apakah produk yang paling menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia? Wow, yang menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia pada tahun bila tu, Cikgu? Kena tahu tahun juga. Okey, dia punya clue dia adalah pada tahun 1985. Okey. Dia berkaitan dengan automotif. Wow, kalau 1985 berkaitan dengan automotif, Cikgu, ini sudah semestinya kebanggaan rakyat Malaysia, kita punya produk keluaran kereta yang pertama. Ya, betul. Okey, pada tahun 1985, Malaysia telah mengeluarkan satu produk yang menjadi kebanggaan rakyat kita, iaitu kereta Proton Saga. Betul. Okey, itu adalah salah satu kejayaan Malaysia menghasilkan reka bentuk industri Automotif, Cikgu. Automotif. Okey, itu dia. Baik. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Fazli. Saya betul semua, Cikgu. Betul, jawapan betul. Pandai Mira. Okey. Kalau macam tu, sedikit rumusan daripada Cikgu tentang kelas kita pada hari ini. Okey, di sini tadi kita dah belajar tentang reka bentuk industri. Okey, di sini cikgu nak tekankan dan cikgu nak beri panduan skop kerjaya. Tadi kita dah belajar tentang skop kerjaya dan juga prospek kerjaya. Okey, di mana cikgu nak ingatkan kepada anak murid yang ingin menceburi bidang reka bentuk industri ini, teruskan usaha untuk menghasilkan produk-produk yang terbaru yang dan terkini untuk menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Betul. Dan juga cikgu berharap satu hari nanti kita akan dapat menghasilkan produk-produk yang terkini dan juga produk-produk yang yang canggih dan datangnya daripada rakyat Malaysia kita sendiri. Ya, insya-Allah mudah-mudahan semoga murid-murid yang sedang menonton sekarang berjaya menghasilkan produk-produk yang berinovasi dan Cikgu, berinovatif katanya. Okey, bagaimana pula prestasi keseluruhan Mira pada hari ini? Saya dapat jawab soalan tadi tu, Cikgu. Macam mana tu, Cikgu? Okey, di sini Mira dapat jawab 4 soalan yang betul. Saya rasa Mira dapat 5 bintang. 5 bintang. Cemerlang, Cikgu, Cemerlang, sangat cemerlang. Oh, okey. Dan untuk murid-murid di rumah yang ingin sama-sama cemerlang juga dalam topik kita pada hari ini, di manakah sumber latihan yang mereka boleh dapat, Cikgu?
Okey, di sini murid boleh dapat dalam sumberku KPM. Okey, murid boleh tengoklah, boleh search dalam sumberku KPM. Ya, betul tu. Jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Fazli atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang. Dan tak lupa, terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, iaitu Cikgu Syamila Nair, kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.